Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan bab modul 4 prinsip akaun, iaitu buku catatan pertama. Okay, di dalam buku catatan pertama ini kita revision balik apa yang kita belajar di dalam modul 3, iaitu dokumen sumber. Okay, dokumen sumber yang kamu belajar pada masa bulan puasa hari itu, iaitu yang ini. Semua yang ada dalam sini, ini adalah dipanggil dokumen sumber. Okay, jadi yang kamu belajar adalah antaranya invoice, memo. Apa tu invoice? Okay, invoice ni, ni revision sikit. Ini invoice ni adalah dokumen untuk orang yang berhutang. Sama ada kita penjual yang berhutang ataupun pembeli yang berhutang. Jadi itu dipanggil invoice. Jadi apa maksud, kenapa di sini dia tulis invoice asset? Maksudnya dia beli hutang untuk aset perniagaan. Contoh dia beli komputer untuk perniagaan, maka itu dipanggil invoice asset. Okay, memo ini memo yang dikeluarkan oleh peniaga untuk permulaan perniagaannya ke, jadi apa, ataupun mengambil duit ke, ambilan tunai, maka itu digunakan untuk memo. Okay, jadi kalau kamu nampak invoice dengan ini invoice memo. Lepas tu invoice tadi, invoice kan boleh, invoice asal means kita yang berhutang. Kita ada perniagaan, kita yang berhutang. Jadi bila kita yang berhutang, dia beli ke jual, maka kita yang beli. Jadi kita beli secara hutang kalau invoice asal. Jadi kalau invoice salinan, kita jual secara hutang, orang lain yang berhutang dengan kita. Okay, nota debit juga. Nota debit ni untuk orang, fungsinya sama dengan invoice. Nota debit ni dia beli barang tapi kekurangan nilai. Jadi kita bagi dia nota debit asal, bermaksud untuk menambah. Kalau asal tadi adalah belian, untuk menambah nilai belian. Kita bayar 1,000 tapi sebenarnya harganya 1,200. Jadi kita dapat nota debit tersebut. Jadi kita kena tambah lagi 200. Jadi yang nota debit salinan pula, dia untuk menambah jualan. Maksudnya jualan kurang, jadi dia kena tambah. Kita kena bagi dokumen nota debit salinan. Jadi fungsinya sama. Okay, nota kredit ini adalah pulangan. Nota kredit asal adalah pulangan belian. Kenapa nota kredit asal adalah pulangan belian? Nota kredit ni fungsinya untuk memulangkan barang. Mulangkan barang, sama ada barang tu terkurang nilai, tersalah jenama, rosak. Jadi kita pulangkan balik. Jadi kita kena guna nota kredit. Okay. Jadi kalau nota kredit asal, dia adalah pulangkan barang, memulangkan barang apa yang kita beli. Asal kan beli. Ingat? Apa-apa asal adalah kita yang beli. Kalau salinan, kita jual. Jadi ini adalah nota kredit salinan, kita pulangan jualan. Kita pulangkan orang pulangkan barang yang kita jual tadi. Kalau nota kredit asal, apa yang kita beli, kita pulangkan balik. Mungkin salah jenama, ataupun nombor salah, ataupun rosak. Jadi kita pulangkan balik kepada tempat yang kita beli. Okay. Bil tunai salinan bermaksud bila sampai bil tunai, resit, slip bank, maklumat kredit, ini adalah pembelian secara tunai, cash, tidak berhutang. Okay, yang ini adalah beli secara tunai, yang tidak berhutang, kita cash. Jadi bil tunai salinan, yang macam bil yang kamu dapat selepas kamu beli kan, resit yang kamu dapat selepas kamu beli. Jadi kalau bil tunai salinan, apa yang kita beli. Okay, slip bank, tahu kan, slip bank adalah duit yang kita keluarkan. Slip bank, maklumat ini maklumat kredit, maksudnya apa yang kita
keluarkan duit. Okay, bil tunai asal hasil daripada kita jual. Jadi kita jadi ini adalah jualan, ini adalah salinan. Ini jualan, ini salinan. Kalau salinan dia adalah jualan, kalau asal dia adalah belian. Jadi kalau keratan cek, kita keluarkan duit. Kalau slip bank kita terima. Terbalik kata tadi cikgu tersilap. Okay, ini memo, voucher, maklumat debit. So maka ini adalah dokumen-dokumen yang kalau bil tunai salinan, resit salinan, slip bank, maklumat kredit, bermaksud itu adalah duit masuk, penerimaan. Kalau bil asal, resit asal, keratan cek, memo, voucher dan maklumat kredit, asal adalah duit keluar, kita keluarkan duit. Okay. Jadi ini adalah yang kita belajar hari tu, tempoh hari. Kamu belajar jenis dokumen. Maka hari ini kita akan belajar yang ini, buku catatan pertama. So, buku catatan pertama adalah jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai yang cikgu akan explain hari ini. Tapi mungkin cikgu akan ajar hanya setakat inilah. Okay. Nanti baru kita silap. Cikgu akan ajar sehingga sini. Jadi nanti kita akan sambung lagi balik yang ini. Yang ini. So, maka apa maksud jurnal am? Jurnal am dia merekod ke semua dokumen invoice. Sebab tu cikgu kata start bab 3 dia sudah berkaitan setiap bab. Jadi kalau apa yang kita masukkan dalam jurnal am, dokumen apa? Invoice asset dengan memo. Jurnal belian ni merekod hutang yang kita hutang, iaitu ABB. Okay, ini adalah merekod ABB. Jadi apa yang kita hutang, kita yang berhutang. Jadi dokumennya invoice asal dengan nota debit asal. Jurnal jualan merekod hutang orang yang berhutang, iaitu ABT. Okay, invoice salinan dengan nota debit salinan. Orang yang berhutang. Sebab tu kita dapat dokumen salinan. Dia akan dapat asal lah. Lepas tu jurnal pulangan belian adalah pulangan belian tadi. Pulangan daripada orang yang kita yang beli. Lepas tu ini adalah ABB lah kan. Kita yang pulangkan barang. Jurnal pulangan jualan adalah barang yang kita orang yang beli dengan kita tu dia pulangkan balik kepada kita. Yang ini kita yang pulangkan balik kepada pembekal. Jadi dan manakala jurnal penerimaan tunai itu adalah kesemua rekod penerimaan, iaitu duit masuk. Sebab tu bil tunai, salinan, apa-apa duit masuk dia akan rekod dekat jurnal penerimaan tunai. Apa-apa duit keluar kita akan rekod dekat jurnal pembayaran tunai. Jurnal penerimaan dan jurnal pembayaran ini adalah berkenaan keluaran dan bayaran secara cash. Yang ini adalah secara hutang. Ini ada secara hutang. Okay? Itu sahaja. Sekian, terima kasih.